Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbina billahi rabban wa bil islami billah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Anzalna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cukup tertarik dengan ayat yang dibacakan oleh Iman kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahu qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sallallahu alaihi. Jadi setiap kali cadangkan sini, maka imam kita ni akan baca dan saya lupa. Saya lupa, saya nak mengulas amun ayat ini juga. Baik, jadi saya cukup sepenuh ayat ini. Wa idh tala Ibrahim. Jadi saya terjemahkan. Iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. Wa idh, tetap kala ataupun ingat. Wa idh, tetap kala ataupun ingat. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Wa ibtala Ibrahim, apabila Nabi Ibrahim ibtala, diberi suatu kita kata arahan, diberi satu arahan, diberi satu, kalau kita kata ancaman, tak boleh. Ibtala yang asalnya bala, beri satu bala, bukan satu bala, diberi suatu cubaan. Allah memberi cubaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di kalimatin, dengan beberapa arahan. Dengan beberapa arahan, kalimatin dengan beberapa arahan. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan beberapa arahan, lalu dia melaksanakan dengan sempurna. Dengan Nabi kita dengan sempurna, itu bapa kepada Nabi kita. Dan kita pun mengucap juga kepada Nabi Ibrahim di sewaktu kita baca selawat yang terakhir di dalam solat kita, iaitu selawat yang paling sempurna sekali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ini kurang terkenal, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang cari selawat inilah, cari selawat inilah, amalkanlah selawat ini. Selawat ini yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita mengatakan bahawa selawat yang paling sempurna. Nah, tidak tafridiyah, tidak sifat. Dan sebab boleh kita baca, bukan tak boleh kita baca, tapi ini mesti utamakan. Boleh tak kita baca dalam solat selawat sifat? Tak boleh. Ini bila duduk kat sini, bila duduk macam saya, dia kata, mari saya di ijazah ini. Tak boleh ijazah, Nabi dah ajar. Tak datang nama Mak Haji kat meja kita pun boleh nak ijazah. Kerana Mak Haji, bila kita kata ijazah, nak sibuk Mak Haji datang ke meja kita. Nabi dah ajar kat kita jumpa, kita baca kan? Kita baca dah. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga kepada anak-anak cucunya, Allah berfirman, benar janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ini Nabi Ibrahim. Cuma saya nak sebut sini, wa izibtala, apa yang Allah arahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dia lakukan. Sehingga sekarang kita masih melakukan. Jadi ada banyak riwayat-riwayat. Saya ambil riwayat yang paling senang sekali lah. Riwayat yang paling senang sekali. Waqala Taus. Ini Taus ni seorang muhaddis, seorang ahli hadis juga. Ada Ibn Abbas. Ibn Abbas ada menerangkan, iaitu Abdullah Ibn Abbas, iaitu cousin Nabi, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Ibtalahu, cubaan yang Allah berikan, ataupun dugaan yang Allah berikan, ataupun arahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini, bi asyrati asya'i, dengan 10 perkara. 10 perkara yang Ibrahim mesti buat. Saya panggil yang mudah saja dah. Yang pertama kata dia al-fitrah, al-khamsu bi ra'si. Benda yang semula jadi yang kita buat duduk dekat kepala kita. Senang saja dah.
Benda yang kita buat al-fitrah. Fitrah benda yang semula jadi. Apa benda semula jadi dekat kepala kita? Yang pertama kata dia qasus syari. Yang pertama kata dia cukup misai. Cukup misai ataupun gunting misai. Kita tengok ada kalau orang sing kau apa dia minta cukup misai. Awal kita pun berusaha. Tentu ingat ada. Saya dulu masa saya mengajar kat Kuala Lumpur dulu saya ingat yang jaga bulatan Edinburgh, bulatan Dewan Bahasa. Tu bisa dah. Wah, tu bisa pun. Saya balik dalam buku 2 tu ada dia. Dah soal macam itu bisa. Tu bisa. Al-fitrah khamsah. Jadi 5 arahan Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ibrahim melakukan ini. Qasus syai. Hendaklah kita gunting ataupun kita cukup bisa kita cukup misal. Baik. Yang kedua al-mudhamamah. Berkomo. Berkomo. Kita kenal mudhamamah komo. Yang ketiga istinsyak. Isap air ke hidung. Ini jalan kita buat. Komo tu banyak kita buat tapi isap air ke hidung ni jalan. Kebanyakan mereka daripada Pakistan, India, masa-masa Hanafi itu orang Arab memang dia pergi tempat untuk dia kita. Dia terus isap air ke hidup. Dari isap air hidup ini kita satu amalan sunnah. Jadi orang kata banyaklah. Yang pertama bila kita isap air hidup ini boleh menghilangkan sakit kepala, menghilangkan pening kepala dan sebagainya. Sebab kita bersihkan daripada kotor. Biasa orang isap air hidup itu orang macam ni lah. Isap apa tu? Dia angkat tangan macam ni. Dia buang macam ni dah. Dia buang macam ni. Jadi kita ni kerana kita hidup negeri kita ni tak ada lembap dan ada waktu panas atau hujan, jadi tak begitu banyak debu. Jadi mereka itu kan seperti Pakistan, India, Arab tu dia banyak debu masuk dalam dari itu dia. Dan sebab itulah kebanyakan mereka itu menggunakan serban. Kalau dia bangun serban kena tutup, macam ni tak tutup. Kita ni pakai serban gaya kita ya. Apa? Kemudian mutamadah istinsyak as-siwaknya pun apa ni? Gosok gigi. Gosok gigi. Baik, itu duduk kat kepala kita. Itu Allah arahkan mula Nabi Ibrahim. Jadi, ada juga yang meriwayatkan bahawa Nabi Ibrahim lah yang mula-mula sekali cukup misai. Sebelum pada ni para nabi-nabi itu tak ada yang jadi cukup misai, yang kunci misai ni tak ada. Kecuali Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga dengan apa yang saya sebutkan tadi, gosok gigi, komo, masuk air ke hidung. Wa khamsun fil jasadi. Dan 5 lagi arahan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 5 lagi duduk pada badan kita. 5 duduk pada kepala, 5 duduk lagi pada badan. Wa khamsun fil jasadi. 5 duduk di badan. Taqlimul azafir. Taqlim ni potong kuku. Potong kuku. Tapi kita ni baguslah. Kita tengok pun tak berbulu mata. Tak berbulu mata. Semua kita tengok berbulu mata. Ada kita tengok pakai duku tapi comel dah, cantik dah, tapi kuku panjang. Mana kuku panjang ini? Tak usah. Nabi Ibrahim nama dah Allah suruh kita potong kuku, kita potong kuku. Tak payah kita boleh simpan-simpan dah. Tak payah kita simpan-simpan. Aduh, patient tau, patient. Tak. Tengok cikgu perempuan seluruh kuku panjang. Macam mana cikgu ni kuku panjang? Ada ustaz, tengok kuku aja ke? Tengok kuku dia aja. Baik, kuku dah. Yang pertama, taklimul azabit. Potong kuku, wadah pula epi. Sama ada cukur ataupun cabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak. Tak ada orang sini. Sekarang ni ada satu guna krim dah. Pegang api hilang lah. Ataupun tak payah dah. Jangan tahu tu saja dah. Tak lah. Buang.
Baik, saya dulu kita tahu kan jadi orang kampung. Jadi kita kadang-kadang dulu sebilik yang kawan kita pergi ke sekertas. Ini apa macam ni? Kita tahu minyak lampu je. Kalau sikit-sikit pun kita tahu minyak wangi, minyak lain tak tahu. Oh, kawan saya semua. Oh, inilah saya ucap. Oh, macam ini punya gunanya. Luar-luar. Baik. Nafkul ilmi, tabu atau bulu-bulu kita. Wahalqul ilmi, cukur al-anati, cukur bulu kemaluan. Cukur bulu kemaluan. Kita ni kena masuk hospital dulu. Siapa pernah masuk hospital dia tahu lah kena cukur. Dia bagi kita mula-mula cukur dulu kata dia. Cukur dulu. Jadi kita pun kena bersihkan tempat kemaluan kita tu. Wahalqul ilmi, campur ataupun cukur bulu. Al-khitan, Nabi Ibrahim juga buat. Khitan, berkhatan. Khatan, K-H-A-T-A-N, khatan. Kalau khatam, khatam Quran tu lah. Khatam artinya nama. Khitan artinya sempurna. Jadi khitan, apa dia ni, bagi orang lelaki, dan setengah-setengah tempat bagi orang perempuan. Dia bukan khatam perempuan, bukan untuk macam lelaki-lelaki. Apa tu macam lelaki ni apa nak ada. Baik. Al-khitan. Wal istinja bil ma, dan mula basuh berak. Istinja bil ma, dulu tak agaknya dia buang air basuh dengan daun-daun gagak yang tu. Jadi di sini wal istinja bil ma, dia mula bersih dengan air. Air ni kita kena dan kita pun inilah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kau jaga fitrah ini. Kita jaga fitrah ini. Jadi kita jaga. Satu lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada menyebut inna Ibrahim alaihi salam awwal man qasus syarib. Nabi Ibrahim dah macam saya sebut tadi awal orang yang pertama sekali cukup pisai. Cukup pisai dah. Wa awwal man iftatan, dan orang yang pertama sekali iftatan berkatan. Perkataan yang kita buat hari ini itu apa? Perkataan. Wa awwal man qallaba al-adhafir, dan orang yang pertama sekali membersihkan kuku. Bersihkan kuku. Wa allama man ra'a asy-syayyib, apalama ya Rabb ma hada qala ismu al-wiqar ya Rabbi zidni al-waqar. Qala mujahid ayatul lati inni ja'iluka lin-nasi imama. Baru boleh kata dia kalau nak jadi ketua orang mestilah kena bersih ini semua dalam semua keadaan. Jadi itu saya nak sebutkan bagus. Yang banyak lagi kalau saya nak cerita wa isja'alna al-baita masalan lin-nas wa anna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa isja'alna al-baita. Jadi ustaz nak baca tadi, dan ingatlah ketika kami menjadikan Kaabah, iaitu tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia. Wa izja'alna, ketika kami jadikan al-baitu rumah apa sini, iaitu Kaabah, masa tempat berkumpul pada manusia. Wa amna, dan aman di situ dah. Jadi itu juga lah nak baca kat sini supaya aman dan damai kita hidup, aman dan damai. Wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Wattakhizu, apa makna? Dan jadikanlah makam Ibrahim. Kalau kita pergi Kampung tu ada satu makam. Makam di situ bukan artinya tempat kita kebumikan Nabi Ibrahim. Arti Nabi Ibrahim semasa dia kerja dulu, dia nak buat bangunan Kaabah tu, dia buat kerja kat situ. Dia tak sampai, dia letak batu-bata. Dia letak satu bata lagi kat bawah itu. Untuk lapik kaki dia. Bagai tetangga. Dia panggil anak dia, Mai. Ismail, Mai, mari sini olor kat bawah. Dia pun duduk atas batu tu, olor kat atas. Jadi itu makam tempat pijak Nabi Ibrahim. Wallahu alam, saya pun tak pernah tengok. Cuma kita pergi tengok kat bulat tu sajalah. Nak pergi kat bulat tu pun kadang-kadang kalau kita pergi masa orang ramai tak boleh. Dan orang jaga. Jadi sekarang ini masa Covid lagi tak boleh nak pergi. Jadi kalau benarkan orang-orang yang jadi Iran tu, yang jadi orang kita di Malaysia ni, alhamdulillah seorang berilmu. Tak pergilah kita dekat makam Ibrahim tu, kita tidak cium.
Oh, orang-orang sana dia berpijak juga situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba apa kat situ? Cuma sekadar kita tengok makam itu cepat tanda dia untuk mendirikan Kaabah. Memang perlu musalla. Jadi tempat ini dan tempat solat. Jadi kita kata solat itu di antara tempat solat yang diberkati. Sama ada kita solat menghadap kat sana ke dia pula duduk kat sini, jadi kita duduk kat sini lebih dekat, tak boleh. Baik. Wa inna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf. Bersihkan, jangan letaklah berhala-berhala dan sebagainya. Orang-orang yang iktikaf, yang rukuk, dan orang-orang yang sujud, dan untuk di sini adalah untuk orang yang iktikaf dan orang yang sujud. Itu sana dia selalu baca ayat. Dan banyak lagi ayat ini bunyi doa-doa Nabi Ibrahim dan sebagai peringatan saya dan sebagai mukadimah. Baik. Kita masih bincang tentang rasuah. InsyaAllah kita akan selesai kok malam ini. Kita ini yaitu dosa-dosa besar. Jadi banyak dosa-dosa besar yang kita dah bincang, yaitu sebanyak 33 dosa besar. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dah tahu, cuma kita tidak begitu detailkan. Saya selalu sebut rasuah ini sama juga duit juga, apa juga. Tapi rasuah yang paling besar sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang akan datang kepada umatku di akhir zaman ini adalah 3 perkara. Yang pertama Nabi kita sebut an-nisa, fitnah perempuan. Fitnah perempuan. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa saya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina, aku berikan benda yang cantik mempesonakan manusia. Dan aku beri benda yang cantik mempesonakan manusia ini adalah hubbus nisa, iaitu perempuan. Perempuan yang boleh membahagiakan kita juga, perempuan yang boleh mencanangkan kita juga, perempuan yang boleh mendatangkan fitnah. Mak kita perempuan, benda yang baik. Isteri kita perempuan, benda yang baik. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut macam itu? Hubbus syahawati minan nisa. Benda yang paling disukai oleh manusia ialah perempuan. Sebab itu Nabi kita kata ada 3 perkara di akhir zaman ini akan menguntungkan manusia, akan merosakkan manusia. Yang pertama sekali perempuan. Perempuan sama ada sekarang ini ada orang rasuah dengan perempuan pun ada. Orang fikir dia bagi perempuan. Dulu saya dengan ini biasa dan saya rasa dah. Tapi mungkin kawan itu dia cerita kat saya. Kawan dia cerita kat saya pergi rombongan untuk misi perniagaan antara kerajaan Malaysia dengan China. Dia duduk dah. Oh, dia kata saya Rudi, aku tahu dah. Bagus, dia kata, apa dia? Oh, dia kata malam pertama tadi tak tidur. Apa masalah? Oh, dia kata biasa lepas kita berunding malam ada jamu makan. Lepas makan tu ada orang yang dibagilah macam-macam persembahan. Aku tak duduklah kat situ. Persembahan itu, persembahan Cina aku tahulah macam mana. Minum semua tak duduk. Masuk bilik, dia kata yang jadi pegawai urusan dia tu minta nombor bilik. Jadi dia minta nombor bilik, dia bagilah, kata dia tak buat apa-apa. Pagi rupanya kata dia, kena tidur kata dia, setengah jam masuk rehat apa semua. Ada untuk itu dia tak tengok lagi. Oi, cantiknya kata dia. Lepas tu dia suruh bilik, dia datang 2 orang. Tuan bilik, I the one. Nampak tu. Soalnya dia kata ini orang baik. Orang baik dia kata tak dina sama pagi. Tak dina sama pagi Allah kata dia. Tapi bila dia kata kita tak maaf, kita dia pergi. Itu rasuah yang pertama. Tapi kita tengok ini berlaku pada pegawai kita, berapa banyak yang berlaku. Itu kita tengok rasuah itu bukan jadi uang. Ini uang.
Yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, fitnah lagi kepada umatku ialah harta. Harta, iaitu wang, duit, dirham, fulus. Dan sekarang ini cara orang bagi macam ni, toko isi dalam envelope, mau bagi tak ada dah. Bagi nama account, bagi nama kamu tak sebut, WhatsApp. Nah, jangan ini berlaku, semua berlaku dalam teknik-teknik yang moden. Ada setengah dia tidak jadi apa. Tapi bila kita melakukan sesuatu untuknya, ada lagi ganjaran. Ada lagi ganjaran. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut. Yang ketiga, janji naik pangkat, kedudukan. Nah, jadi 3 perkara ini yang besar. 3 perkara ini bahaya bagi yang dunia akhir zaman ini. Bahaya bagi seorang lelaki yang jadi pemimpin ke, perempuan jadi pemimpin ke. Ada 3 perkara ini. Yang akhir sekali apa saya sebutkan tadi ialah kedudukan. Janji naik pangkat lah, orang mesti buat. Tapi sebab itulah kita ada di hierarki. Kami pun kerja kerajaan juga. Kita tengok, kita orang bawah, kita tengok, ini mesti boleh naik ni. Tapi rupanya tidak, sebab ini tidak berapa baik dengan bos. Jadi inilah keadaan kita. Bila manusia kerja dengan tidak amanah, maka kita akan jadilah kesampingan kita itu macam-macam akan berlaku. Tajuk yang besar ialah kita sebut ni rasuah. Tak tigalah, melalui apa benda sekalipun tak boleh. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan dulu saya sebut, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kita ambil dengan cara yang tak betul. Baik. Hari ini kita sampaikan satu nasihat, katanya secipis nasihat. Penulis ini tulis secipis nasihat. Itu satu cerita. Diberitakan daripada Imam Abu Umar Al-Auza'i rahimahullahu taala. Yang ketika itu dia berdiam di Beirut. Al-Auza'i ini, Imam Abu Auza'i ini tinggal di Beirut. Bahwasanya seorang Nasrani, ini seorang Kristian, telah datang kepadanya. Dia seorang ulama besar. Kemudian orang Kristian telah jumpa dengannya. Lalu berkata, Tuan, sesungguhnya Gamno Baklabaka ini nama satu daerah lah, macam Kuala Lumpur juga lah. Nama satu daerah Baklabaka di Beirut. Di Beirut telah menganiaya diriku. Dia kata, Gamno dia ni telah aniaya. Dan aku berharap agar engkau dapat menulis tentang diriku ini kepadanya. Turun tulis sikit, Tuan Guru. Turun bagi surat sikit, Tuan Guru. Dia ni aniaya kepada saya. Orang Nasrani itu, iaitu orang Kristian itu, lalu menghulurkan sebekas berisi madu sebagai hadiah. Dia kata dia buat kalau surat dia pun bagi madu. Orang Arab ni dia suka lah bagi madu, dia ambil lah. Bagi minyak wangi habis, bagi madu dia ambil ada. Orang Nasrani itu lalu menghulurkan sebekas berisi madu sebagai hadiah. Melihat sebekas madu itu, jadi tuan-tuan guru itu melihat madu itu, maka Imam Al-Auza'i berkata kepada Nasrani itu, pilihlah antara dua. Pilihlah antara dua. Sama ada aku menolak bekas madu itu, ataupun aku menulis kepada gubernur itu tentang perkaramu. Kau pilih, kau nak bagi madu ke aku, kau nak aku tulis. Dan kau pilihlah. Kalau nak aku tulis, kau ambillah madu gua balik. Baik. Ataupun aku menerima hadiah bekas madu itu, aku tak ada. Dan aku tidak menulis kepada gubernur itu. Kalau kami madu, aku tulislah ke gubernur tu, kami madu kau dah. Orang Nasrani itu pun setuju untuk mengambil balik hadiahnya. Tak apalah aku macam tu, tak apalah Tuan Guru. Maka Imam Al-Auza'i pun menulis kepada gubernur itu berbunyi begini. Kurangkanlah cukai yang dikenakan ke atas orang Nasrani itu. Rupanya dia kenakan cukai berat. Cukai tu dulu tidak ada sistematik cukai. Berapa keluasan kedai, banyak dicukai. Tak kira dah. Tengok orang ni besar sikit, dia bagi cukai ni. Tengok yang bagi cukai, lepas tu cukai ni. Sebab dulu kita belajar dulu, salah satu di antara orang yang disebut dosa besar ialah pemungut cukai. Pemungut cukai. Sebab pemungut cukai ni dia orang beramanah. Dulu orang bagi macam ni saja, bukan bagi online. Kalau ni main ni, tak apalah, kurang RM3.
Tak apa nak kurang RM2, air kurang RM10. Jadi macam tu dah. Macam tu juga. Baik. Kurangkanlah cukai yang dikenakan ke atas orang Nasrani itu. Ada dari surah Adam. Orang Nasrani itu lalu mengambil surat itu dan membawanya. Diberikan surat itu kepada Gamno. Maka dengan itu Tuan Gamno telah mengurangkan sebanyak 30 dirham lantaran surat rayuan daripada Iman Al-Auza'i. Ada wayang-wayang apa nak tu. Jadi kurangkan itu cukai. Moga-moga Allah merahmati kita. Ada itu cerita yang disebutkan oleh Iman Al-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair. Baik, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, tibakanlah dengan sewajarnya kesudahan yang akan anda sampai kepadanya nanti, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhilah segala kelakuan yang bakal menimbulkan kemurkaan Tuhanmu. Jauhi. Nah, jadi apa perkara mungkin kena ittaqullah. Jadi kita tiap minggu kita dengar Tuan Imam kita akan baca berubah ittaqullah. Itu disebutkan berulang kali kepada kita dah. Tak lain dan tak bukan ialah untuk kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa dah. Banyak hadis-hadis ni, cuma saya nak sebutkan 3 saja dah. Saya nak sebut ini kunci syurga dah. Nak sebut tentang ittaqullah ini kunci syurga. Kunci syurga kita ni pertama ialah ittaqullah. Ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rasa cukup gerung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah tiket syurga bagi kita. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mencintai orang fakir. Ada lagi yang hadis-hadis yang lain lagi. Tapi disebut yang 3 ini dah. Baik. Agar engkau terhindar daripada siksanya. Bila kita takwa kepada Allah, jauhi siksa. Kerana siksa Allah itu amat dahsyat yang tidak akan tertanggung olehmu. Janganlah engkau bergantung kepada cita-cita yang palsu. Kelak engkau akan menyesal dan tertipu. Macam-macam sekadar orang janji kepada kita. Tapi janji Allah tetap benar. Janji Allah ada janji dah. Allah ada janji dah. Kamu manusia tidak akan hidup lama. Nah, kamu tidak hidup lama. Umur 60, umur 70, pergilah kamu. Percaya tak? Percaya, mesti. Manusia kalau kau hidup lama, kamu akan jadi macam kanak-kanak balik. Ada setengah jadi macam betul kanak-kanak balik, dia merangkak. Dia buang air, suruh orang basuh, itu kanak-kanak. Dah, bila arzalil umur. Memang betul. Betul bila dia tua, ini akan berlaku pada kita. Akan berlaku. Janji Allah memang betul, memang benar. Dah, jadi memang benar. Tapi Allah bagi tahu kita semasa kita rehat. Semasa kita boleh buat kajian tentang Al-Quran. Kita boleh mendengar orang mengajar kepada kita. Kita boleh dengar. Kita boleh baiki segala pergerakan kita. Dan dia tidak bocorkan soalan. Mana dia apa siapa tak buat? Aku dah bagi tahu. Aku dah bagi tahu. Kata dia sini lagi dah. Cuba kau perhatikan terhadap orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada cita-cita itu dah. Kita kalau cita-cita terlalu panjang, tak masuk surau kita. Ni. Tak masuk surau kau dapat duit balik selayan duduk diam aja. Duduk diam boleh setahun. Demak dah. Tak boleh. Tak boleh. Ramai dah sahabat-sahabat kita dapat duit kahwin lain. Habis dia nyeringan. Kalau beli kereta tak apa. Dia tak usul apa. Dia tak minta apa kereta. Kalau dia bocor tayang, kita tak tahu je. Kalau tak isi minyak, kita tak tahu je. Bini macam tu. Tiap-tiap hari minta. Pergi ke mana? Tak balik kita. Tak balik dia pergi mengadu pula kat tukar pergi pula. Ada mana akak ni kok? Nak cakap mana boleh? Berat. Fikir yang tu. Tak ubat jadi ubat. Dah ubat dah ke mana fikir? Ubat lagi. 3 kali ganda lagi putih no. Ilah. Jangan dibuat ni dah. Jangan dibuat. Kau nak kahwin umur 40 daripada saya. Macam ni sedara kita ni.
Itu saudara kita. Ya. Dia orang macam kita ni. Maafilah. Baik. Apa kesudahan mereka ketika mereka pergi meninggalkan dunia dengan kita keadaan yang kita tidak tunaikan segala hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka tinggalkan tidaklah sempurna dan yang mereka bawa untuk bekal tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Jadi biarlah kita berbekal. Kita berbekal. Mereka ini berada dalam kubur mereka sedang menangis dan menyesal. Dah tak ada apa-apa, dah tak ada pakai. Sekarang ini kita dengar. Sekarang kita dengar ada apa aku dengar ramai orang nasihat sebelum kita mati. Sebelum kita mati. Dan Allah terima taubat kita, Allah terima solat kita, Allah terima doa kita. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita takut. Bila kita buat ikut cara, insya-Allah Allah akan terima. Bila kita lapang, kita buat ibadat tu kita rasa kita lapang. Kita buat ibadat tu rasa nak buat ibadat lagi. Rasa nak tambah lagi, rasa nak takut lagi. Itu dah tanda. Itu dah tanda dah. Itu datang as-salahullahu wa ma as-salahu ya Rasulullah yuwaffiqu. Allah akan tunjuk kat kita jalan untuk ke syurga. Jalan ke pencik berasa nak akhir dekat di surau. Pencik berasa nak kaji Quran banyak. Pencik berasa nak sedekah lagi banyak. Pencik berasa nak solat Jumaat tak tinggal. Jadi rasa macam tu. Laksanakan dengan baik. Jadi kita tengok sahabat-sahabat kita, alhamdulillah. Bila balik kampung, tak tinggal, kita tengok surau masjid. Jangan sekali-kali kita tinggal. Tinggal ini hampir kita. Berapa ramai yang kita tengok sahabat-sahabat. Sahabat saya pun ramai, sahabat Tuhan pun ramai saya tengok. Mula-mula peci dia duduk kita saya. Usah sebut dia soal orang masuk surau. Lepas tu tengok hilang. Mana pergi tak mana dah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kahwin satu lagi kata dia. Kahwin tangkap orang siapa pula kata. Apik dah. Siapa boleh tahan lagi? Tangkap orang sebelah sana. Habis ni lah sebelah dalam. Sebelah dalam tinggal. Siapa boleh lagi? Ada kawan saya. Dia berhenti awal. Cikgu muzik. Cikgu muzik ni dia ada tuition dia. Dia berhenti muzik. Besar bayar. Pergi tempat tuition. Bila bayar banyak, kahwin lagi satu. Bila kahwin lagi satu, kahwin orang sebelah sana. Bila kahwin orang sebelah sana, tinggal sebelah dalam, dah balik. Dah balik. Apa pun tak ada, tak boleh. Pencik pun tak ada, sebab tu dia awal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mula-mula dia tu, dia cakap kat saya, aku tak sendiri. Balik kat rumah, punya rupa sedikit. Bangun juga. Jumpa pula 5 tahun. Baik, apa pasal aku ukri? Astagfirullahaladzim. Itulah kita. Bila kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lupa. Tapi kalau kita insaf masa tu, kita sempat lagi baru taubat, kita sempat lagi kita bayar hutang. Kalau ada hutang-hutang dengan Allah, kita kena bayar. Kita bayar setakat kita mampu. Kalau kita ni aku ni baru remaja 35 tahun. 35 tahun baru solat komplit. Dulu pada tu tak apa komplit, tak semua nak solat. Kita kena kali. Kira berapa? Kira berapa? Berapa jumlah solat berapa? Kita qada'lah sebanyak kita mampu. Setiap kali kita nak solat zuhur, qada' zuhur. Setiap kali kita nak solat asar, qada' asar. Jangan buat lebih. Yang buat lebih banyak dengan dia nak ada. Setakat kita mampu, ini mampu ya Allah. Ampunkan dosa aku ya Allah. Baik. Cuba kau perhatikan. Yang mereka tinggalkan tidaklah sempurna dan mereka bawa untuk bekal tidak ada sama sekali. Mereka ini berada dalam kubu-kubu mereka sedang menangis dan menyesal. Mereka mencela diri mereka terhadap sikap yang mereka acuh tak acuh itu. Allahu Akbar. Ini celok. Tak ada apa-apa dalam. Apa dia lagi balik dah? Tak ada orang yang balik. Baik. Kata di sini dah. Awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamah. Amal yang pertama sekali akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat ialah as-salah. Fa in salahat amal kullu wa in fasadat amal kullu. Kita buatlah solat kita. Amal yang pertama sekali akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Fa iza
Idza salahat, apabila sempurna solat kita. Sempurna. Tengok sempurna. Tak payah dah. Orang ni tengok, cek dah ini. Vaksin berapa dah? 2. Tak payah cek dah lah. Tak payah cek dah. Wa idza fasadat, apabila solat pada rusak. Kau buat vaksin ke tidak? Nak jawab pun susah. Tak tunjuk handphone pun susah. Ini ada hal ni. Duduk. Aku nak cek kau. Gitu dah. Jadi kita lakukan solat kita dengan sunnah. Satu hadis Nabi SAW menyebut di sini, miftahul jannah as-salat. Miftah, kunci. Kunci syurga ialah solat. Ada lagi hadis Nabi SAW, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci syurga ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi orang kata, maafin kami, la ilallah, apa dah nasib macam tu. Kita sebut la ilaha illallah lah. Buat apa maafin kami, tidak ada di hatiku selain daripada Allah. Nabi dah ajar kat kita. Afdalul kalam la ilaha illallah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Tapi tidak terkenal ni. Kita terkenal ni nasi-nasi tak apa-apa tak tahu. Sebab dia bawa oleh orang apa sebab soal kita bawa tak. La ilaha illallah. Sebab tu ulama dulu. Bila kita lepas solat subuh, dia akan tahlil dulu. Saya dulu belajar Muhammadi. Jadi kena duduk dekat masjid Muhammadi tepi-tepi itu. Jadi pagi-pagi tu guru tu akan baca satu kitab. Lebih kurang dalam 42 minit satu kitab. Sebelum baca kitab, dia akan tahlil. La ilaha illallah. 100. 100 pada masa muda tu lama lah, rasa 100 nak boleh habis lama. Dia duduk tahlil kat depan, kita duduk kurang. Tapi bila kita tua ni, kita teringat apa tu guru kita ajar dulu dah. Mesti subuh, mesti tahlil dulu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kita tak boleh, katakan tak boleh nak 50 lah, kita sebut nama dia. Buat 10 aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Dah. Kita tak boleh nak buat lagi. Kita duduk dalam kereta, la ilaha illallah. Daripada dengar tanduh tu, baik, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai pada kepala pun gelap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dia. Miftahul jannah. Anak kunci syurga itu syahadat la ilaha illallah. Kita nak saksi bahawa dia itu Tuhan malaikat Allah. Jadi kita kena sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak. Mata siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang meninggal dan dia dalam keadaan meninggal itu dia sebut la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Dia masuk syurga. Sebab itulah kita kata ini kita panggil husnul khatimah. Bila kita buat dosa-dosa yang terbaik tadi, Rasulullah dan apa tadi, memberatkan kalam untuk kita ucap la ilaha illallah. Ini sebenarnya buat tak tahu. Berapa lama kita pergi ke kawan kita, kita kata la ilaha illallah. Tengok kat kita, aku tidak nak mati lagi. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang yang paling tua sekali dia meninggal di Kubah. Meninggal tak? Dia anak Ibnu Malik ni seorang khadam Nabi SAW. Anak dia pernah minta dia doa dengan Nabi, ya Allah doakan aku Rasulullah. Rasulullah doa ke dia. Pagi Anas ini anak ramai. Jadi saya lupa dah berapa anak Anas ni dia pagi dia kaya. Jadi doa Rasulullah diberkati. Dia kaya, dia panjang umur 110 umurnya. Ketika orang jumpa dengan dia kata apa dia? Lakinu. Sebutlah kepada aku ni la ilaha illallah. Itu dia. Ajar aku la ilaha illallah. Kau dah tanya aku lain-lain makan atau tidak makan tu buat apa? Kau sebut dulu lakinu la ilaha illallah. Kau ajar aku dulu. La ilaha illallah. La ilaha, kita pun ajar tak tahu dia la ilaha illallah. Tak nak mati lagi dah. Kita dah pergi dah banyak dah. Bila kita sebut la ilaha illallah, Rasulullah mengucap, anak pun tak suka dengan perkataan tu, isteri pun tak suka. Allah ni itu dia kata, Pak Haji makan nak banyak lagi bagi tadi. Jadi la ilaha illallah. Jadi dah miftahul jannah. Jadi kita kena sebut la ilaha illallah. Dengan kenapa ringan mulut kita nak sebut la ilaha illallah? Sebab apa? Sebab kita tidak buat dosa-dosa yang berat.
Dosa-dosa besar kita tinggalkan. Jadi lena saja kita nak solat. Kalau kita masih terpalit dengan dosa-dosa besar, air berat. Memang berat nak buat. Memang berat nak buat. Memang berat. Baik. Kata dia, yang pertama tadi apa tadi saya sebut? La ilaha illallah, kunci syurga. Yang kedua, solat. Yang ketiga, miftahul jannah ialah kunci syurga ia apa dia? Hubbul masakin wal fuqara. Kasih kepada saudara-saudara kita, orang miskin dan orang fakir. Kita tak payah cari orang lain. Adik-adik kita pun ramai, saudara-saudara kita pun ramai, duk cari orang Vietnam buat apa? Bukan tak boleh nak cari rumah Palestin dan Syria. Sekarang ada camping gerakan. Saya pun tak tahu dah, wallahu a'lam dah. Wallahu a'lam sampai wallahu a'lam. Tak mahu kata ngomong banyak-banyak dah. Jadi gini dah. Jadi kalau ada adik-adik kita, dulukan adik-adik kita. Ada keluarga kita, dulukanlah keluarga kita. Jadi power banking ada sikit-sikit. Ini ada anak saudara ni nak masuk universiti, nak beli handphone, nak beli iPad, partilah kat dia sikit. Macam itu saja. Macam itu saja dah. Baik. Baik. Man asal wudu. Lagi dah. Nak wudu pun jadi susah. Kalau kita terbalik dosa banyak, nak wudu pun. Man asal wudu. Sesiapa yang cantik wudunya, asal solat. Cantik wudu, insya-Allah dia akan jadi cantik solat. Ini kita buat ni. Wa man asal solat. Sesiapa yang cantiknya solat, asallallahu umur dinuhu wa dunyahu. Siapa yang cantik solatnya, sesiapa yang cantik solatnya, sempurna solatnya, Allah akan memperbaiki segala urusan iman dan agama. Itu yang kita nak. Bila kita solat ni, semua kita nak buat cantik. Jangan kita solat, perangai kita tak cantik. Jadi tidak menggambarkan kita solat. Sebagaimana kata Imam tadi, untuk berwudu cukup senang. Tapi untuk memperbaiki perangai agak susah. Patut orang dah wudu, perangai dia baiklah. Basuh muka tak ada pergi ke orang. Basuh tangan tak ada nak ambil rasuah orang. Jadi tidak. Tapi dia kata memang susah kan. Untuk menjaga hati, lagi nak membersihkan hati daripada perangai-perangai yang tak baik pun susah juga. Sepatut kita berwudu itu hilangkan semua. Bila kita tak pergi solat, hilangkan semua, barulah jadi seorang manusia yang terbaik. Jadi bila jadi manusia terbaik itu, Allah Akbar, semua perkara kita akan jadi terbaik, insya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah sentiasa beri hidayah kepada kita. Jangan kita nak hidayah Allah, tapi kita tidak cari hidayah Allah. Nak hidayah Allah, tapi pergi cari bomo, pergi cari minyak. Tak jadi lah doh. Tak jadi. Kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni kan dah gumu-gumu macam ini ni, saya dah elok dah. Kita dekat sangatlah. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita dekat. Mungkin kita pagi-pagi kita bangun, orang seperti kita ni boleh bangun tengah hari lagi ke? Sekarang kita ni boleh tengah hari. Dia itu kuat lagi. Dan Aisyah 8:23 kepada baik, hanya 3 minit lagi dah. Baik. Kita bangun dah pagi-pagi. Kita mungkin masuk bilik air 10 minit. Kita sempat lagi kita solat. Orang yang sempat solat 2 rakaat, solatlah 2 rakaat. Orang yang sempat solat 4 rakaat, solat 4 rakaat. Akhir sekali kita tutup dengan witir. Kita berdoa. Jangan jadi macam seorang kawan saya. Dia tak boleh jumpa doa. Bila dia jumpa doa, mesti dia tak jumpa saya, dia nak doa. Tak boleh macam orang harap pula. Nak tu dia rumi pula. Aku tak mampu. Aku betul di sendiri aja lah. Aku dengar aku baca. Ingatnya tidak. Doa aja ni. Allah ambil doa simpel saja. Sebut dalam bahasa ya Allah, kami berdosa ya Allah. Hapuskan dosa kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Apa yang
dan kepada Tuhan. Nah, jadi kita berdoa. Jadi orang kata kalau pada masa tu 5:30 pagi ke 5:30 pagi talian tak sibuk. Kita di tadi pun pada boleh pun senang diangkat. Tapi kalau dah pukul 10, pukul 9 tak diangkatnya dah. Sebab talian dah sibuk. Walaupun talian tu ada 10 talian, tak diangkatnya juga. Kita pun pergilah kepada rupanya betul orang ramai tempat repot tak boleh nak buat apa dah. Ada kita pukul 5. Dalam pukul 5:30 kita berdoa. Kita cakaplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah. Jadi bila kita buat macam ni, jangan buat sekali tak seronok. Jadi kena buat banyak kali. Banyak kali barulah kita rasa seronok, baru kita rasa buat lagi. Seronok. Jadi kalau sekali dua, jawabnya sekali aja solat subuh berjemaah. Jadi kalau boleh solat subuh berjemaah, kita jangan kita tinggalkan. Masalah Isya. Sesiapa yang melakukan solat Isya, kemudian pagi besok dia melakukan solat subuh, seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Mampu ke kita nak sepanjang malam? Nak bangun pukul 5 sudah susah dah. Bangun pukul 5 sudah susah dah. Jadi apa lagi nak sepanjang malam? Tapi Allah gandakan kita. Solat Isya, solat subuh pagi besok, Allahu Akbar. Lagi kita dapat solat sunat subuh. Sunat subuh 2 rakaat Allah baca sebenarnya. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nabi kita kata ganjarannya seperti dunia wa ma fiha. Seisi dunia. Dan seisinya. Dunia dan seisinya apa dia? Itu pahala besar. Dunia dan seisinya. Jadi kita ambil lah. Yang kecil-kecil itu kita ambil. Jangan kita fikir ambil besar-besar. Yang besar tak pegang, kita ambil kecil-kecil saja. Cukuplah. Jadi insyaAllah sebab kita ni saya duduk dengan campur-campur. Dan insyaAllah kita akan masuk kepada dosa yang 33 insyaAllah, iaitu wanita menyerupai lelaki. Ini tajuk ni nak menyerupai lelaki. Harpun dan apa kita nak katalah. Jadi kita wajah kawanan dulu apa insyaAllah. Semoga Allah pun mudahkan kita. InsyaAllah bulan depan kita akan bincang pada ini wanita menyerupai lelaki. Wallahu a'lam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.